Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. Dua maut dalam serangan ke atas helikopter Perkhidmatan Udara Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di bandar Damasak, Nigeria. Dua penduduk awam terbunuh termasuk seorang kanak-kanak berusia 5 tahun. Helikopter tersebut ditembak sekumpulan pelampau ketika menghampiri Damasak. Juruterbang bagaimanapun berjaya menerbangkannya pulang semula ke bandar Maiduguri kira-kira 150 km dari tempat kejadian. Koordinator Kemanusiaan PBB di Nigeria, Edward Cullen, dalam satu kenyataan berkata, mereka yang maut dan cedera berada berhampiran ketika nahas berlaku. Berikutan kejadian itu, PBB menggantung penghantaran bantuan kemanusiaan selama seminggu. Di Habsyah, 166 orang maut dalam rusuhan berikutan pembunuhan penyanyi popular Hakalu Hundessa. Bintang pop itu merupakan anggota kumpulan etnik Oromo yang terbesar di negara berkenaan. Dia ditembak mati oleh penyerang yang tidak dikenali di Addis Ababa pada malam Isnin. Ini meningkatkan lagi ketegangan etnik dan mengancam peralihan demokrasi negara. Menurut Wakil Pesuruhjaya Polis Oromia, Gema Gilam, dalam kejadian itu 145 orang awam terbunuh manakala 11 lagi melibatkan pasukan keselamatan. 10 lagi terbunuh di Addis Ababa. Bagaimanapun, Jirma berkata pergolakan ganas tersebut telah dihentikan sepenuhnya. China menuduh Kanada campur tangan dalam urusan negaranya selepas Ottawa mengambil tindakan menggantung ekstradisi dengan Hong Kong sebagai membantah undang-undang keselamatan baru yang diperkenalkan Beijing. Dalam kenyataan disiarkan di kedutaan China di Ottawa, diucapkan kedutaan itu membidas tindakan Kanada yang disifatkan cuba campur tangan hal ehwal dalaman negara itu. Perdana Menteri Justin Trudeau menyuarakan kebimbangan terhadap situasi di Hong Kong dan bertindak menggantung ekspor bahan ketenteraan ke Hong Kong. China memperkenalkan undang-undang bagi menyekat kebebasan serta keganasan ekoran bantahan terburuk negara itu tahun lalu. Beijing menegaskan undang-undang baru tersebut akan memberi manfaat kepada warga Hong Kong dan pelabur antarabangsa. Kes positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat kepada 62,140 kes dengan 1,447 lagi kes baru dalam tempoh 24 jam. 53 lagi kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan yang maut di negara itu kini 3,089 orang. Angka itu menjadikan Indonesia paling terjejas di Asia Tenggara. Ini diikuti Singapura yang mencatat 44,664 jangkitan dan 185 kematian. Manakala Filipina pula merekodkan 41,830 kes dengan 1,290 kematian. Di Afrika Selatan, lebih 10,000 kes baru COVID-19 dicatat di dalam tempoh 24 jam. Angka tertinggi direkodkan bagi negara itu yang kini berdepan dengan lonjakan jangkitan wabak. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 187,977. Jumlah terkorban kini 3,026 kes. Penularan virus dijangka meningkat susulan negara berkenaan mula melonggarkan sekatan. Keseluruhannya di seluruh dunia, jumlah kes COVID-19 mencecah lebih 11.2 juta kes dan mengorbankan sekurang-kurangnya 527,827 nyawa. Amerika Syarikat kekal negara paling teruk terjejas dengan merekodkan 129,640 kematian. Ini diikuti Brazil dengan lebih 63,174 kematian dan Britain 44,238 kematian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea melonjak ke tangga keempat Liga selepas menewaskan Watford 3-0. Sementara itu, Manchester United yang menewaskan Bournemouth 5-2 terpaksa berpuas hati di belakang Chelsea di tangga kelima ketinggalan 2 mata. Leicester City pula kembali bangkit di tangga ketiga selepas mengalahkan Crystal Palace 3-0. Dalam peranan lain, Arsenal mengatasi Wolves 2-0. Pun begitu, dari segi mata, Wolves di depan Arsenal 3 mata untuk berada di tangga ke-6. Manakala Norwich menghampiri zon penyingkiran selepas tewas 0-1 kepada Brighton.
Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.